Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. باب كيف يستاك. وبه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول ataupun يعني يتهوع. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا اختصرته. باب في الرجل يستاك بسواك غيره. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عنبسة ابن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. قال أحمد بن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا مما تفرد به أهل المدينة. باب غسل السواك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عنبسة ابن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثنا كثير عن عائشة أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. باب السواك من الفطرة. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأزفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد الختان والختان. قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال أبو داود روي نحوه عن ابن عباس وقال 5 كلها في الرأس ذكر فيه الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود وروي نحو حديث عماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكر إعفاء اللحية. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإعفاء اللحية. وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. Bagaimana gosok gigi atau brus gigi? Bagaimana seseorang menggosok ataupun membrus gigi? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Burdah daripada ayahnya yakni Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Musaddad yang di dalam riwayatnya qala Abu Musa berkata kami pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kenderaan dari beliau. Fara'aituhu saya melihatnya sedang brus gigi. Sedang menggosok dengan brus ala lisanihi di atas lidahnya. Qala Abu Dawud. Abu Dawud berkata, Sulaiman berkata, qala Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan dakhaltu dia kata dakhaltu ala nabi
saya masuk menemui Nabi SAW ketika dia sedang gosok gigi ataupun berus gigi. Waqad wada'a as-siwak, ketika itu dia telah meletakkan berus giginya di hujung lidahnya. Wa huwa yaqul, sambil dia berkata atau atau begitulah. Yakni yatahawwa, maksudnya semacam dia nak muntah. Qala Abu Dawud, kata Abu Dawud, kata Musaddad, kana hadithan tawilan, itu adalah satu hadis yang panjang, saya telah ringkaskannya. Bab tentang seorang berus gigi menggunakan berus gigi orang lain. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW berus gigi. Pada ketika itu ada dekat baginda dua orang lelaki. Salah seorang darinya lebih besar dari yang seorang lagi. Maka baginda diberikan wahyu tentang kelebihan berus gigi, supaya tentang kelebihan berus gigi. An-kabir, perintah diberikan supaya berikan dahulu kepada yang lebih tua. An-kabir maksudnya a'tis siwak akbarahuma, yang diberikan berus gigi kepada yang lebih tua daripada dua orang itu. Ahmad bin Hazm berkata, Abu Sa'id yaitu Ibnul A'rabi mengatakan kepada kami, ini yakni hadis ini adalah di antara tafarrud ahli Madinah, yakni di antara perkara, di antara hadis yang hanya diriwayatkan oleh ahli Madinah. Bab basuh berus gigi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahwasanya dia berkata, Nabi SAW berus gigi, selepas itu dia memberikan berus gigi itu kepada saya untuk saya basuh, untuk saya membasuhnya. Fa abda'u bihi, saya mulakan dengan menggunanya. Fa abda'u bihi fa astaq, saya mulakan dengan memberus gigi, yakni saya sendiri dahulu. Thumma aghsiluhu, kemudian baru saya membasuhnya dan memberikan kepadanya. Babus siwak minal fitrah, bab berus gigi itu berasal daripada ajaran agama. Dengan sanadnya daripada Aisyah, Abu Dawud meriwayatkan, kata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, 10 perkara minal fitrah, berpunca ataupun berasal dari ajaran agama. Qassus syarib, gunting misai. Wa i'fa'ul lihyah, menyimpan janggut. Was-siwak, berus gigi. Wal istinsyaqu bil ma', dan menghisap air ke hidung lalu menghembuskannya dari hidung, yakni membersihkan lubang hidung. Wa qassul azfar, mengerat kuku. Wa ghaslul barajim, dan membasuh buku-buku jari-jari, buku-buku jari jemari, buku tangan, itu makna al-barajim. Ataupun membasuh pelipatan pada anggota-anggota di tubuh. Wa natful ibd, dan natful ibd yakni mencabut ketiak, bukan mencabut ketiak, yakni mencabut bulu ketiak. Cabut bulu ketiak itu yang dikatakan natf. Wa halqul 'anah, dan mencukur bulu ari-ari. Wa intiqasul ma', yakni mengurangkan air, maksudnya beristinja dengan air, yakni menggunakan air ketika membersihkan najis. Zakaria berkata, qala Mus'ab berkata, saya lupa yang ke-10. Yang saya ingat tidak lain ialah yang ke-10 itu ialah al-madmadah, yaitu berkumur. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Salamah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir. Musa dalam riwayatnya mengatakan dia meriwayatkan dari ayahnya, yakni Salamah tadi meriwayatkan dari ayahnya
yakni Muhammad bin Ammar bin Yasir. Wa qala Dawud perawi ni, perawi dalam sanad ni, Dawud berkata daripada Ammar bin Yasir, yakni Salamah itu meriwayatkan hadis ini bukan dari ayahnya tapi dari Ammar bin Yasir, datuknya, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara ajaran agama atau di antara ajaran yang berpunca dari agama ialah al-madmadah, berkumur-kumur, wal istinsyaq, menghisap air ke hidung. Fa dzakara nahwahu, dan dia menyebutkan menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis tadi. Walam yadhkur, tetapi dia tidak menyebutkan i'fa al-lihyah, yakni menyimpan janggut. Wazada, dan dia menambahkan dalam riwayat dia ni wal khitan, iaitu khitan, bersunat, kita kata bersunat. Qala, dia kata dalam riwayat dia ni, dalam riwayat dia walintidah, dia tidak sebut intiqas. Intidah maknanya merenjis air. Dalam riwayat dia tidak menyebutkan intiqasul ma', yakni mengurangkan air. Yang dimaksudkan dengan mengurangkan air itu ialah beristinja. Dia tidak sebut itu dalam riwayat dia. Abu Daud berkata, ada diriwayatkan sama makna dengan hadis ini dari Ibnu Abbas. Wa qala, dia berkata, khamsun, 5 perkara semuanya terdapat di kepala. Zakara fihi al-farq, dan dia menyebutkan dalam yang 5 itu al-farq, yakni membelah rambut. Ketika sikat rambut tu belah rambut. Walam yadhkur i'fa al-lihyah. Dalam riwayat dia ni, dalam riwayat Ibnu Abbas, tak ada dia menyebutkan i'fa al-lihyah, yakni menyimpan janggut, tak ada. Abu Daud berkata diriwayatkan nahwu, diriwayatkan hadis yang sama makna dengan hadis Hammad daripada Talq bin Habib dan Mujahid, dan daripada Bakr bin Abdullah al-Muzani, qauluhum, kata-kata mereka. Walam yadhkuru, mereka tidak menyebutkan i'fa al-lihyah, yakni menyimpan janggut, menyimpan dengan panjang, membiarkan janggut panjang. Wa fi hadis Muhammad bin Abdullah, dalam hadis Muhammad bin Abdullah bin Abi Maryam daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, di dalam hadis ini ada wa'ifa'ul lihyah pula. Wa an Ibrahim an-Nakhai, diriwayatkan daripada Ibrahim an-Nakhai, nahwuhu, seumpama ataupun semakna dengan hadis sebelum ini. Wa dzakara, dalam riwayatnya dia ada menyebutkan i'fa'al lihyah, yakni menyimpan janggut, wal khitan, dan menyebutkan khitan, yakni bersunat. Nah, itulah beberapa bab. Ini bab bagaimana berus gigi ataupun gosok gigi. Bagaimana berus? Ini hadis ini diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Musaddad berkata dalam riwayat, Imam Abu Daud ambil daripada 2 orang tu guru dia. Cuba kita tengok sanad dia tu. Kaifa yastaq? Qala haddatsana Musaddad wa Sulaiman bin Daud. 2 orang. Tu guru kepada Imam Abu Daud, 2 orang. Yang meriwayatkan hadis ini kepada dia. Yang pertama Musaddad, yang kedua Sulaiman bin Daud. Baiklah. Imam Abu Daud kata qala Musaddad. Jadi hujung sanad dia tu akhirnya daripada Abi Burdah, daripada ayahnya. Ayahnya tu siapa nama? Abu Musa al-Asy'ari. Anaknya nama Abu Burdah. Daripada sampai ke Abu Musa tu, lepas tu ke Nabi lah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Cumanya Musaddad dalam riwayat dia kata Abu Musa ni berkata, Ataina Rasulullah, kami datang kepada Rasulullah untuk meminta dengan
beliau kenderaan. Saya pun nampak dia sedang berus gigi di atas lidahnya. Gitu. Ini riwayat Musaddad. Riwayat Musaddad. Awal dia tu, permulaan hadis tu begitu bunyinya. Abu Daud berkata, Sulaiman berkata. Yang ni tok guru dia hak nombor 2. Sulaiman bukan kata lagu tadi, bukan kata ataina. Abu Musa al-Asy'ari kata tu bukan dengan lafaz ataina Rasulullah nastahmiluhu begitu. Tetapi Sulaiman kata, Abu Musa al-Asy'ari kata lagu ni, dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaq. Itu beza, nak ayat beza permulaan riwayat ni. Saya masuk. Tadi kami pergi kepada Rasulullah, ataina. Ni saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi duduk dalam satu kawasan yang tertutup, dia masuk. Wa huwa yastaku, ketika dia sedang berus gigi. Wa qad wada'a as-siwak ala taraf lisanihi. Hak lain-lain ni serupalah lebih kurang. Wa huwa yaqul ataupun itu sama hak lain-lain. Cuma hak awal itu berbeza. Dia masuk ni, Abu Musa al-Asy'ari cerita bila dia masuk, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buah gigi, dia gunakan buah gigi tu, dia gonyol di atas lidah dia je. Ini kaifa ni, bagaimana berus gigi ni? Adakah buruh gigi saja? Jawabnya tidak. Bahkan gunakan berus tu di atas lidah juga. Apa tujuan buruh di atas lidah tu? Apabila buruh di atas lidah ni masuk ke dalam sikit, dia jadi macam nak muntah, nak berjeluak, kita kata. Nak berjeluak, itu tujuannya. Supaya balgham, kahak-kahak yang ada dalam tekak, dalam dada keluar. Maka dia memberikan kelegaan. Kelegaan dan keringanan kepada tubuh. Berasa lega, sedap puas. Itu tujuan. Dia kata kita kata gitu. Ini dia ajuk bunyi tu, ajuk bunyi. Setengahnya kata dalam setengah riwayat kha dengan kha, bukan kha. Ini semua mengajuk bunyi. Hak nak mutah tu, macam nak mutah tu. Ataupun gitulah bunyinya. Jadi bunyi kuat. Bukan tak bunyi gitu, tidak. Kalau tak bunyi senyap, dia tak akan keluar kohok. Kohok tu perlu dikeluarkan. Kalau selalu keluar, baguslah. Itu setiap kali apabila buah gigi, bila kohok tu keluar, jadi lega tekak. Dan dada ni lega rasa. Itu tujuannya. Yakni maksudnya yatahawwa, semacam dia nak muntah. Begitu. Dia gosok lidah dia ni. Lidah. Baiklah. Abu Daud berkata, Musaddad kata, hadis ini panjang, saya ringkaskan. Ceritanya panjang. Dalam riwayat yang lain lagi panjang. Tapi dalam riwayat yang panjang itu, ada yang menyebut ke cerita buah gigi ni, ada yang tak ada sebut. Tapi di sini ada sebut buah gigi ni. Sekali dengan minta Nabi SAW bagikan kenderaan kepada puak-puak dia. Dalam riwayat kebanyakannya dalam Muslim, dalam apa semua ada sebut, ni dia minta kenderaan saja. Tak ada sekali dengan tu buah gigi sekali dalam cerita tu, tak ada. Riwayat yang panjang. Ini riwayat yang lain pula yang menggabungkan kedua-duanya. Yang ni minta kenderaan, dan ketika pergi itu Nabi SAW sedang berus gigi. Berus gigi. Ini menunjukkan kaedah ataupun cara berus gigi itu. Bukan gosok gigi sahaja, tetapi gosok lidah juga. Sekarang ni dia guna alat untuk kokok lidah. Itu pun boleh juga diguna tu, kokok lidah. Supaya dia jadi licin, tidak jadi tebal. Ada apa ni kita kata, apa-apalah di atas lidah tu tidak jadi tebal. Itu apa ni, menambahkan kelicinan sebutan kita. Sebutan itu dapat disebut dengan baik dengan cara begitu. Begitu juga suara tu akan jadi molek lah. Dengan sebab buah gigi, kohok, apa keluar, apa semua tu, suara akan jadi molek. Dan lidah akan jadi fasih. Kalau diamalkan begitu berterusan, baguslah. Begitulah. Ini dah cerita cara. Babun fir rajul yastaku biswaki ghairihi.
Ni masalah buruk gigi dengan buruk gigi orang lain. Boleh ke tidak? Jawabnya Imam Abu Daud nak cerita boleh lah. Terutama kalau buruk gigi tak ada. Buruk gigi kita tak ada. Tak ada nak cari buruk gigi. Buruk gigi orang lain ada. Kalau kita nak guna buruk gigi dia sudi. Dia sudilah. Dia rela, tak apa. Boleh. Tidak kata bila guna untuk buruk gigi ni jadi kotor berus itu. Tidak. Sebab mulut ada dalam mulut tu bukan kotor. Tidak kotor, tidak najis. Dengan sebab itu boleh asalkan bersihlah. Bersihlah, kalau kotor tu lain lah. Kalau bersih, boleh kita guna berus gigi orang lain. Jangan tak gosok gigi. Jangan pula bila tak ada buah gigi, ada buah orang lain tak gosok gigi. Ini nak menunjukkan kepentingan gosok gigi tu. Sehingga kalau tak ada buah gigi sendiri pun, ada buah gigi orang lain, gunakan juga. Jangan tak guna. Hak sebaik-baiknya ada semua lah buah gigi ni. Buah gigi ni ada semua. Hak itulah sebaik-baiknya. Diriwayatkan daripada Aisyah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berus gigi. Pernah Rasulullah berus gigi, dia sedang tengah berus gigi tu, ada dua orang dekat dia. Seorang tu lebih tua daripada yang seorang lagi. Diwahyukan kepada Nabi pada ketika berus gigi tu, diwahyukan kepada dia tentang kelebihan berus gigi. Sebelum pada tu pun ada dah sebut lagi kelebihan berus gigi. Lepas tu kalau nak bagi kepada yang lebih tua. Ini makna dari segi tertib penghormatan perlu diberikan kepada yang lebih tua. Memberikan berus gigi kepada orang lain itu satu penghormatan, dan beri kepada yang lebih tua itu yang kedua, penghormatan yang kedua. Terutama kepada orang yang dikehendaki keberkatannya, seperti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bekah dia. Kalau nak bagi sahabat-sahabat ni, dia berebut-rebut nak bekas dia tadi. Sebab apa dia masalah bekas ni dia ada kesan juga. Sebab itulah dalam tahnik itu kan, ketika kita suap makanan buah tamar tu kepada budak mula-mula beranak tu, anak kecil tu, dia sunatnya makna mamah dulu. Bila mamah, lepas pada tu barulah suap. Itu makna ada kesan. Ada kesan. Dan perkara ini dibuatkan bukan sahaja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menunjukkan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan sahabat-sahabat pun buat lagu tu, imam-imam kemudian pun buat lagu tu juga. Ini dia ada kesan. Di antara ulama ada yang menyebutkan salah satu punca orang Islam mudah kena sakit zaman sekarang ni kerana terlalu individualistik. Terlalu gelah suku, pinggan suku, semua suku belakang. Tak sih orang lain kembali lalu kalau orang lain. Sedangkan ada hadis menunjukkan bahawa lebihan sisa orang Islam tu ada keberkatan. Ada keberkatan pada dia. Keberkatan tu yang kita tidak faham tu. Kadang-kadang jangan hak sakit lah. Kalau hak sakit tak termasuk. Kalau hak sakit dah selalu semua kita ni. Selalu semua. Orang ajak pergi tahnik budak. Kanak-kanak. Kita pun mamu. Jadi selalu semua pakai budak tu tak ada pasal lah waktu tu. Ataupun dalam mulut kita ni ada penyakit. Gigi kita tak bagus. Gigi kita tak bagus, gusi kita tak bagus. Tak salah. Dia boleh melarat pula penyakit tu. Dan itu pun ada isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, bahawa kanak-kanak ni dia kena penyakit tonsil dia bekak. Ada kalanya kerana orang tua tu dia cium. Orang tua ni sayang kepada budak dia cium mulut tu, sedangkan mulut dia tu kotor. Jadi kuman tu berjangkit. Dengan sebab itu tak boleh juga. Tengok tempat-tempat lah. Kalau sihat tak apa. Kalau sihat dia menambahkan kekuatan lagi, bukan keholmah. Jangan kita berasa kembang tak tentu pasal je. Tapi kena jagalah kuku-kuku apa tu, kena jagalah. Janganlah dah makan sekali pula adab dia kita tak jaga, kuku apa cuma lepas tu minum air satu bekah,
dia hembus pula dalam gelas tu. Itu janganlah, kena ikut cara dia, maka jadi selamat. Sekadar sikit-sikit bau tu tak apa lagi. Apa makna kabir? Berikan kepada yang lebih tua. Makna berikan berus gigi itu kepada yang lebih tua daripada dua, kata. Qala Ahmad bin Hazm berkata, Abu Sa'id kata kepada kami, Abu Sa'id iaitu Abu Sa'id Ibn al-A'rabi, ini adalah di antara hadis yang hanya diriwayatkan oleh ahli Madinah. Tetapi hadis itu hadis yang molek, tak ada apa, hadis sahih. Hadis sahih. Boleh kita pakai. Ini bentuk penghormatan, bukan saja berus gigi sajalah. Kalau kita nak benda-benda lain pun begitu juga. Nak bagi minuman, kalau nak bagi apa pun, sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Orang Islam diajarkan begitu. Nabi SAW telah mengajarkan begitu. Ini menunjukkan kelebihan kanan tu daripada kiri. Sampai sekarang ni pun dunia akui bahawa kanan ni lebih. Dunia akui, tak kira Islam, tak kira kafir, kanan ni lebih daripada kiri. Dia kata golongan kanan tu kalau dalam politik mana baguslah, tidak jenis melampau. Tapi kalau golongan kiri, tu jenis radikal lah, jenis ekstrim, macam-macam lah. Kalau golongan kiri tu jenis kerah lah. Golongan kiri dia panggil blok kiri, blok timur, blok kiri. Dia kata itu menunjukkan tak molek belakang kiri. Orang kafir pun guna lagu tu. Kemudian kita tengok kejadian manusia ni lebih ramainya, lebih ramai kuat balik kanan, guna balik kanan. Ini semula jadi. Asal lagi Allah SWT buat macam ada. Hak guna sebelah kiri ni apa orang panggil? Guna sebelah kiri ni kidal kata. Ada tapi tak ramai. Tak kira orang kafir pun, tak kira. Bangsa mana-mana pun sama saja. Allah SWT buat lebih kuat balik kanan. Dengan sebab itu kena lebih balik kanan. Dalam Quran pun guna ashabul yamin, ashabul shimal, golongan balik kanan, golongan balik kiri. Dia guna lagu tu juga. Golongan kanan, golongan kiri. Golongan kanan tu ahli syurga lah, hak nak pergi ke syurga. Golongan kiri tu golongan hak nak pergi ke neraka. Itu makna golongan kiri. Serupa juga banyak benda dalam agama ni, semua lebih kanan. Kalau mari surat tak mari balik kanan, tanda molek. Kalau mari balik kiri, tak molek. Menunjukkan tak molek. Cumanya melarak pula. Orang zaman dulu setengah-setengah tu dia. Kalau burung terbang balik kiri ni, dia kata tanda kita tak molek, tak jadi kerja hari ni. Nak pergi dah, lelek nak pergi tak jadi pula. Tu tak betul lah tu. Itu termasuk dalam tatayur. Menggunakan ramalan ataupun nujum. Menggunakan ramalan ataupun mengambil sempena buruk daripada sesuatu, itu tak kena. Merugikan diri saja. Kalau mari balik kanan, tanda molek, menunjukkan molek. Tak ada, itu semua tak ada. Kita terima setakat mana ada. Kalau tak ada tu tak usahlah lebih-lebih, tak usah. Baiklah. Babu ghaslis siwak. Ini bab membasuh berus gigi. Berus gigi ni setelah digunakan elok dibasuh. Walaupun hak sendiri pun elok dibasuh. Sebab apa? Kalau tidak, lekatlah kotoran apa di situ tu, bukan dia jadi kau molek lagi, tetapi kau tak molek, tak kena gaya buah gigi tu. Semua maknanya terima berus gigi ni, kata molek pun kena cara dia lah. Kalau lama sangat buah gigi tu, bergelebek dah buah gigi tu, tak molek juga tu. Buah gigi yang kotor pun tak molek. Semua kata macam tu. Begitu juga kalau zaman dulu, buah gigi kayu tu, guna kayu tu pun, kalau kayu tu lama sangat dan tidak dipotong tiap-tiap kali nak guna, tidak ada khasiatnya. Dia setiap kali nak guna tu kena potong, kena kerak, dah biar lembut, baru ada khasiat dia tu. Kalau tidak, tak bagus. Dia ada juga. Maknanya kena cara dia lah. Kalau tak kena cara dia, tak dapat kelebihan dia. Sini pun salah satu caranya ialah membasuh berus gigi itu. Jangan tak basuh, pakai taruh begitu. Basuh tu basuh biar sempurna lah basuh.
Ini riwayat daripada Aisyah. Nabi SAW berus gigi, dia pun beri berus gigi tu kepadaku untuk aku basuh. Ini menunjukkan bahawa Nabi suruh basuh buah gigi dia. Suruh basuh buah gigi dia. Dia tidak suruh taruh gitu selalu. Walaupun gigi dia ni molek, kursi dia molek, semua molek, tak ada apa, sehat. Walaupun begitu, dia suruh basuh. Ini pengajaran kepada kita lah. Cuma Aisyah ni, dia mengambil kesempatan. Dia tidak basuh. Dia mulakan buruh gigi dia guna tadi, dia tak basuh. Sebelum basuh tu, dia buruh gigi dia dulu. Lepas tu baru dia basuh. Dan memberikan kepada Nabi SAW balik. Bagi balik buruh gigi tu kepada dia. Setelah dibasuh, bagi balik. Ini adab isteri lah. Dari segi suami boleh suruh minta isteri dia, minta khidmat lah isteri dia, misalnya suruh dia basuh walaupun benda-benda yang kita kata menjejekkan lah, tak apa, boleh suruh isteri tu. Begitu juga sebaliknya, suami pun boleh juga si isteri nak minta suami apa-apa benda-benda yang orang lain tidak suruh. Ni suami isteri ni memang pelik hubungan Allah SWT buat. Sebab apa? Perkara yang adik-adik kita pun kita tidak buat. Seumpama itu dengan mak kita daripada kecil lagi, kita lahir daripada dia pun banyak. Apabila kita besar, kita tidak dah dengan dia tu. Dengan adik-adik perempuan pun tidak. Tapi isteri beza, tak tahu mana mari mana, tahu-tahu siapa begitu sekali dengan kita. Dan dia kena sikit-sikit tu tak apalah, sampai satu peringkat boleh jadi kalau si suami sakit sampai ke peringkat nak basuh najis, siapa dia nak basuh? Sebab itulah dalam syariat dia ada peraturannya. Maknanya kalau suami isteri tu dia boleh melihat kepada kemaluan masing-masing pun boleh. Kemaluan masing-masing sudah semestinya ada persetubuhan ke apa tu. Apa tujuan tu semua? Dia sebalik hikmat yang zahir. Hikmatnya supaya jadi biasa, tidak berasa malu. Sampai satu ketika boleh jadi terpaksa, sampai satu ketika sakit ke, siapa dia? Kalau orang lain malu dah, adik-adik pun, mak pun malu dah. Tapi kalau isteri tidak, sebab tadilah sudah ada dah banyak perkara, kebiasaan tu rapat dengan dia tu sudah begitu sekali sehingga kita tidak berasa malu. Begitu juga sebaliknya, isteri lagu tu juga. Ada ketikanya siapa yang lebih paling sesuai untuk basuh kekotoran ataupun najis isteri itu? Jawabnya suami. Sebab itulah dia ada peraturan-peraturan dalam agama ni, kebenaran yang tidak diberi kepada orang lain, hanya antara mereka saja yang dibenarkan. Baru boleh. Ni hak orang-orang lagi ni, buruh gigi ke apa ni, hak orang lagi. Kalau kita nak kira, kita kata apa jejek. Tidak, ini masalah suami isteri ni bukan masalah jejek buruh gigi tu. Apabila dia bersama, dalam hadis pun ada disebutkan, iaitu Nabi bercumbu-cumbuan dengan isteri dia. Bercumbu-cumbuan dengan arti mana mulut apa semua tu akan digunakan, dan itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Bukan sesuatu yang kotor. Ini perkara yang kita perlu faham. Tetapi jangan pula si suami memaksa atau si isteri memaksa suami dia sehingga dia letak syarat, kalau tidak buruh gigi dengan buruh gigi dia, mana tanda tak sayang kepada dia. Jangan lagu tu. Ni Nabi SAW tak suruh, dia sendiri buat. Bukan dia kata kamu buruh lah sebelum basuh, tak pernah suruh lagu tu. Dia sendiri buat. Kalau dia sendiri buat, mana dia dengan rela hati dia, tak apalah. Jangan pula kita suruh atau kita sindir-sindir kepada dia seseolahnya kita kenal, lebih baik bagi kita dia buat macam tu. Tak sah. Masing-masing. Sebab boleh jadi kita pun tidak begitu sihat. Dari segi gigi, mulut, gusi kita pun tidak begitu sihat. Kalau kita macam suruh dia, tak ada pasalnya membawa penyakit melarat pergi ke dia. Begitu juga sebaliknya, tak ada pasal penyakit itu mari kepada kita. Tengok keadaan lah, biar waras hubungan itu dalam keadaan waras. Tapi kalau dalam keadaan sihat, tak ada bau, tak ada berasa apa, tak ada bau busuk mulut ni. Kalau sihat, tak ada berasa kembang. Apalagi kalau orang yang baru kahwin, orang yang mesra, suami isteri, tak ada timbul apa masalah ni, buruh gigi dengan buruh gigi suami dia atau buruh gigi isteri dia, tak ada timbul apa-apa masalah. Takut-takut kita kata
Orang katalah apa ni Islam mengajarkan benda menjejekkan. Tidak menjejekkan ni. Ini masalah mulut ni dia tidak kotor, dan mulut itu kalau sihat dia tidak bau busuk. Bau busuk kerana mulut itu tidak sihat, ataupun maidah dia, perut dia itu tidak sihat sehingga bau. Kalau tidak, dia tak bau. Bahkan cuba kita tengok bau mulut budak-budak tu kan, bukan main sedap baunya. Bau mulut budak-budak lagi sedap pasal bersih, cuci, sihat perut dia tu pun cuci, bau sedap. Ini perbuatan Aisyah. Setakat ni yang dia buatnya buah gigi dulu. Tapi nak kata ambil air kecil minum, tak ada riwayat lagu tu. Sifat kau najis Nabi SAW tak ada. Ada buah gigi ambil, tapi bukan Nabi suruh. Dia tak suruh. Ini masing-masing. Kita pun kena macam tu juga. Jangan pula kata apa ni, kalau isteri tak saya gosok gigi dengan buah gigi kita, tanda tak sayang lah tu. Tak perlu lah tu. Tak perlu, dalam Islam tidak diajarkan begitu. Kalau apa ni tak menikah dua misalnya, menikah seorang tu bak dah sayang semua. Kalau menikah dua tak sayang, tidak macam tu dalam Islam. Kalau mampu, kalau perlu, boleh. Itu yang syariat berikan. Kalau mampu, kalau munasabah, kalau boleh berlaku adil, kalau apa, boleh, tak ada apa. Menikah dua, tiga pun. Jangan pula kita kata ya si isteri ataupun keluarga tu pula kata ini tak sayang adalah. Tidak mana begitu. Kalau lagu tu sahabat-sahabat tak sayang belaka lah ke bini dia. Nabi-nabi tak sayang lah ke bini dia, dah menikah ramai belaka. Tidak. Bahkan menikah ramai ni, tapi kena betul lah, kena betul. Jangan mengambil kesempatan. Kena betul. Kalau betul supaya dengan anak ramai sayang belaka. Tidak kata kurang. Tidak kata kurang. Lagu tu lah. Ni pun. Jangan pula apabila bini mati tak usah menikah. Kalau menikah tanda tak sayang. Tidak. Dalam Islam tidak ajar lagu tu. Supaya juga si isteri kalau suami mati, takut-takut anak-anak dia kata apa dia tak sayang pada suami dia, adik dia dulu tak sayang pada abang dia dulu, tak sayang kepak darah dia dulu, menikah dengan orang lain. Tidak. Boleh berlaku. Asalkan dalam batas syariat boleh berlaku. Boleh jadi hak kemudian itu lebih baik lagi untuk dia. Inilah yang dalam doa orang mati itu, wa abdilhu zaujan khairan min zaujihi. Kalau apa ni yang lelaki, kalau yang perempuan, wa abdilha zaujan khairan min zaujiha. Maknanya gantikan kepada dia tu suami yang lebih baik daripada suami. Doa selalu duduk depan lagi. Depan lagi ni, nak mayak-mayak ni doa dah. Apa lagu tu? Kasar kau tu. Dak, itu nak wayak falsafah agama kita. Tak boleh. Jangan dibuat benda apa ni tak ada pasal tu. Seperti dalam agama lain, nikah hanya dalam hidup ni seorang saja. Lepas tu kalau mati pun tak boleh. Nak cerai tak boleh. Nikah seorang saja seperti dalam agama Hindu, Kristian ke apa tu, memang lagu tu. Dalam Islam tidak ada. Ketika doa tu, mayak-mayak tu, kata dah lagu tu. Tukar, gantikan untuk dia suami yang lebih baik daripada suami, ataupun isteri yang lebih baik daripada isteri. Sama ada dalam dunia ataupun di akhirat, tak kira lah. Mana berdasarkan hadis-hadis itu belum tentu lagi seorang ni dia akan bersama dengan isteri dia esok. Belum tentu lah. Kalau bini dia nikah dengan orang lain, tak ada lah dengan dia. Itu sebab perkara. Kalau bini dia tu jauh sangat, baik sangat, tinggi sangat makamnya, kedudukannya di sisi Allah, yang suami ni pula tak berjenis, tak boleh juga tu. Tidak sesuai tu dengan dia tu. Tidak sesuai juga dengan dia. Apa yang kita dapati di sini, iaitu Aisyah sendiri buat. Dia berus gigi, lepas tu dia basuh dan berikan kepada Nabi SAW buah gigi. Sebab Nabi SAW dia suka pegang sendiri buah gigi. Bila perlu dia nak guna. Tapi dia suruh basuh dulu. Ini menunjukkan basuh berus gigi itu adalah perlu. Ini di antara adab lagi, adab berus gigi ni. Babus siwak minal fitrah.
Ini bab berus gigi itu minal fitrah, sebahagian dari ajaran agama. Satu makna. Tapi tadi anda terjemah lagu lain. Berus gigi itu berpunca atau berasal dari ajaran agama. Hak tadi. Ada dua terjemahan. Kemudian dia sebutlah ashrum minal fitrah, 10 perkara berpunca dari ataupun berasal dari ajaran agama, yaitu qassus syarib dan seterusnya yang kita baca tadi. Ini berus gigi minal fitrah. Kalau kita kata min ibtidaiyah, dengan arti min itu hak selepas dia itu berpunca, berasal, asalnya, bermulanya daripada fitrah agama. Agama lah yang ajar benda ni. Agama lah yang ajar ni benda-benda ni, 10 perkara. Ini makna min ibtidaiyah. Seperti dalam Quran sebut khalaqahu min turab, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah SWT menjadikan Adam itu min turab, dari tanah, yang ini berpunca, berasal, bermula dari tanah. Ini kejadian Adam itu, atau kejadian manusia itu asalnya bermula daripada tanah, berpunca daripada tanah, asal kejadian dia itu. Kalau kita kata min tab'idiyah, mana berus gigi itu sebahagian daripada banyak ajaran agama ni. Berus gigi ni adalah sebahagian daripada ajaran agama, sebahagian daripada. Boleh juga minal fitrah. Kemudian kalau kita tengok dalam hadis ni 10 perkara dia sebut. Ada dalam setengah riwayat dia sebut 5 perkara. Bahkan riwayat yang berbeza-beza di sini pun kesimpulannya ada 12, lebih daripada 10. Campur dengan khitan, dengan apa tu, farq, belah rambut. Itu 12 semuanya, bukan 10. Kenapa dia katakan 10 di sini? Sedangkan lebih lagi kita dapati dalam hadis-hadis yang lain. Dan ajaran agama tu bukan setakat 10 perkara saja. Jawabnya ini lebih sesuai dengan min, itu min tab'idiyah. Ini 10 ni sebahagian daripada ajaran agama. Kalau sebut 10 pun iya juga. Kalau sebut 12, sebut 5, sebut apa-apa pun banyak lagi yang lain. Min tu menunjukkan ini sebahagian daripadanya. Min menunjukkan ini 10 ke 12 ke 5 ke atau lebih lagi adalah sebahagian dari ajaran agama. Tak boleh pula kita kata macam mana, 5 sini, hak ni 10, hak ni 12, di sini lain lagi, bahkan ajaran agama tu luar. Ini menunjukkan bercanggah, maka hadis ini tak boleh pakai, tak kena macam-macam. Sebab apa? Min tadi kita pakai dengan makna tab'idiyah, makna 10 ni sebahagian lagi daripada ajaran agama yang keseluruhan, yang banyak. Kalau 12 apa, kalau 5 ke, kalau apa, dia tidak bercanggah. Itu tanda dia tidak faham molek itu hadis itu. Sampai kadang-kadang pokok anti hadis ni benda-benda macam ni ya. Jadi punca dia tolak hadis itu, benda-benda macam ni. Padahal kalau dia faham min tab'idiyah tu selesai selalu, tak ada timbul masalah dah. Atau kalau kita kata 10 perkara, nampaknya tidak besar, nampaknya remeh, tapi berapa ramai orang yang cuai tak jaga benda ni. Pada hakikatnya besar artinya dalam kehidupan manusia. Hak ni, hak 10 perkara ini berpunca daripada ajaran agama. Kalau kita nak kira kan, agama ni, pengaruh agama kepada manusia ni begitu besar, begitu besar. Setengah-setengah orang pokok etis, pokok komunis, sosialis tu dia tak percaya ke Tuhan, tak percaya ke agama. Sebenarnya dia menafikan suatu perkara yang diterima oleh tabi'i, oleh sifat semula jadi manusia, berkehendakkan agama. Dan dia menafikan sejarah manusia ni, tamadun manusia ni, iaitu agama cukup besar peranannya, tak kira agama apa pun tak kira, cukup besar dalam satu masyarakat. Cumanya kalau agama tu betul, maklumat dia tu betul. Kalau agama tu sudah diselewengkan, banyaklah tak betul.
Tapi kalau dia tu agama langit juga, adalah juga, masih ada sakit-baki yang betul tu. Cuba kita tengok. Ni nak cerita pengaruh agama. Kalau kita nak cari orang lain, dia tak ada, ni tak reti nak buat benda-benda ni. Misalnya seminggu tu 7 hari. Masa apa dia? Mari mana ajaran tu? Seminggu ni 7 hari. Pergilah. Bangsa mana pun, agama mana pun, hak tak percaya kepada agama pun terima. Seminggu ni 7 hari. 7 hari ni mari mana? Siapa dia? Rakyat 7 hari. Serupa je hari-hari. Kalau kita kata seminggu 9 hari pun apa ni? Kira-kira ikut kita lah kita nak kata. Siapa yang menentukan 7 hari? Banyak benda-benda yang seumpama itu. Jawabnya agama. Sebab itulah dalam bahasa Arab sampai sekarang, kita bahasa Melayu pun ambil bahasa Arab. Ahad. Ahad mana satu? Hari yang mula-mula kejadian. Tapi ini apa ni, dari segi hakikatnya tidak tepat. Ini insya-Allah kita akan bincang akan datanglah bila sampai tempat dia. Dulu pun sudah bincang dah. Bila jumpa situ tu sudah bincang dah. Cuma sepintas lalu nak cerita. Ini sebenarnya kita terpengaruh, masih lagi terpengaruh dengan ajaran Yahudi. Ia menganggap hari Ahad tu hari Allah SWT mula-mula menjadikan alam ini. Isnin tu ada 2 lah, hari yang kedua. Selasa kita kata, tolak lah, hari yang ketiga. Arbi'ah, Rabu. Arbi'ah maknanya 4, hari yang keempat kejadian alam. Khams, 5, hari yang kelima. Jumaat, mana hari terkumpul kejadian. Sabt, maknanya rehat, hari rehat. Cuti, hari rehat. Tetapi itu sesuai dengan agama Yahudi. Ia menganggap hari cuti itu ialah hari Sabtu. Orang Kristian anggap hari Ahad. Kita orang Islam hari Jumaat. Kalau hari Jumaat tu maknanya hari cuti, sepatutnya start kejadian alam ni hari Sabtu. Bukan hari Ahad. Bukan hari Ahad. Itu rekas. Hak panjangnya anda sudah bincang dah juga dulu. Kemudian insya-Allah kalau jumpa pula kita akan bincang lagi. Itu hak rekas. Hak tepatnya hari Sabtu tu hari mula-mula Allah SWT menjadikan alam ni. Ahad tu hari nombor 2 dah. Hari Jumaat tu hari cuti. Itu baru tepat dengan hak kita duduk amal ni, hak kita duduk pakai. Tetapi dari segi istilah yang kita guna Ahad, hak tu sesoalnya hari mula-mula Allah SWT menjadikan langit bumi ni. Itu sudah hak Yahudi tu, hak Yahudi. Kemudian cuti tu cuti macam mana? Tuhan rehat kata dia. Tuhan rehat, Tuhan tidur. Dia kata dalam agama Yahudi. Tuhan tidur rehat gitu. Sila kaki. Tuhan duduk sila kaki bila dia rehat. Itu dalam ajaran Yahudi lah. Tapi kita tidak macam tu. Nak cerita tadi, ini ajaran agama. Kalau tak ada agama, manusia tak tahu tu. Manusia tak tahu. Hari-hari ni pun tak tahu. Itu peranan agama. Cuma beza-beza lah. Agama ni kata hari Rabu, hari besar dia, dari seminggu tu. Agama ni kata hari Selasa pula. Agama ni kata hari ni. Jadi masing-masing tu boleh katakan tiap-tiap hari ada lah. Agama mana-mana pun ada lah hari minggu dia. Tak apalah. As-siwak minal fitrah. Baiklah, anda tidak nak bincang dari segi sanak-sanak tu hak mana hak molek, hak sahih, kita tak bincang. Macam ni tak ada gapo ni, molek lah. Coba asyrum minal fitrah, 10 perkara daripada fitrah, berpunca daripada fitrah. Anda terjemah dengan makna agama. Padahal banyak lagi orang-orang lain terjemah macam lain. Tak apalah tu. Sini pun ada sebut. Dia kata asyru khisal min sunanil anbiya. Dalam riwayat yang lain disebutkan asyrun min sunanil mursalin. Sunan, 10 perkara daripada sunnah ataupun perkara yang diamalkan oleh rasul-rasul dahulu. 10 perkara sunan, sunnah. Itu pun boleh juga. Seterusnya 10 perkara minal fitrah. Fitrah di sini maksudnya millah Ibrahimiyah, yakni yang Nabi Ibrahim buat. 10 perkara.
Ataupun 10 perkara ni minal fitrah. 10 perkara ni adalah sebahagian daripada perkara yang dituntut oleh sifat semula jadi manusia. Sifat semula jadi manusia yang apa ni, yang sejahtera. Manusia yang sejahtera akal fikirannya, dia akan menganggap 10 perkara ni molek dan baik. Tanyalah bangsa mana pun, agama mana pun, molek ke tidak buat lagu ni, semua kata molek. Itu makna fitrah. Makna fitrah itu makna asal kejadian semula jadi manusia, asal kejadian manusia, ataupun sifat semula jadi manusia berkenan ataupun suka kepada 10 perkara. Itu makna fitrah. Ada juga fitrah dengan makna din, agama. Inilah yang anda pilih tadi. Sebab dalam Quran disebutkan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, agama Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Jadi asal manusia itu fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Fitrah itu makna asal kesucian, asal agama. Agama Islam lah, asal agama yang betul. Yang ni kalau pasal apa disebutkan fitrah, dia kait dengan fitrah yang sifat semula jadi manusia. Kalau diserahkan kepada manusia fikir dengan tenang, tak ada tekanan daripada sekeliling dia, masyarakat dia ke, takut kau orang tu orang ni ke, akhir sekali dia akan terima agama Islam. Itu makna fitrah. Sebab agama Islam ni sesuai dengan fitrah dia. Sebab tu orang panggil agama fitrah. Kalau tidak ada keadaan sekeliling ni yang memaksa dia, menghalang dia, nescaya mereka akan menerima Islam. Itu makna fitrah. Atau kalau manusia ni dibiarkan, tak ada siapa dia ajar pun, dia akan kena tahu juga, cari juga Tuhan tu. Dan Tuhan yang dia terima asal satu. Itu makna fitrah. Manusia ni akan dahaga juga, berasa tak puas juga dengan hidup ni, tak puas juga dengan hidup. Kalau kita lock dia, tak bagi pengajaran apa pun, dia akan berasa dalam jiwa dia, berasa kurang. Kalau kaya setara mana, senang setara mana pun, dia berasa tak puas lagi. Mestilah ada yang dapat memuaskan dia, yang dapat memuaskan dia. Ini makna kehendak manusia kepada kehidupan selepas mati, kehidupan yang kekal abadi. Ini adalah tuntutan semula jadi manusia. Itulah maksud fitrah. Agama Islam mari ajar tu, mari ajar tu. Sebab itulah lebih sesuai kita kata agama. Cuma ajaran agama itu banyaklah. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang macam-macam lah. Tidak sama lah pula. Ashrum minal fitrah. Yang pertama, qassus syarib. Yang ni gunting misai. Gunting misai. Gunting misai ni sama mana? Saya enggak nampak lah. Apa ni? Bibir balik atas. Bibir balik atas. Nampak? Nampak merah bibir balik atas tu. Ada juga ulama mengatakan qassus syarib dengan makna ahfu asy-syawarib. Yang ni papah kita. Papah misal ataupun cukur misal. Ni orang-orang mazhab Hanafi pegang macam tu. Bukan semua, tetapi sebahagian besar daripada mereka pegang macam tu. Dia pegang dengan hadis tu. Tapi Imam Malik kata tak boleh, bahkan bid'ah. Kalau cukur apa ni, misal ni cukur bid'ah, kerana ia termasuk dalam muslah. Muslah ni mana menguduhkan kejadian asal yang Allah SWT buat comel. Huduh tu, kita ubah kejadian itu. Imam Malik kata bid'ah. Ini di antara bid'ah yang khilaf lah. Khilaf. Ada juga bid'ah khilaf, ada juga tidak khilaf. Hak ni termasuk dalam hak khilaf. Imam Malik kata bid'ah, tak boleh. Bagi dia nya haram lah, haram suka misal, kecuali kerana darurat lah. Kerana darurat nak berubah ke apa tu lain cerita lah. Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan ihfa, mana papah, lebih afdal lagi daripada taksir, daripada cukur. Daripada cukur.
Tetapi hak kebanyakannya kata gunting, ambil sedikit, sehingga nampak bibir itu. Itulah. Wa i'fa'ul lihyah, dan melepaskan ataupun menyimpan janggut. Wa tawfiruha, irsaluha wa tawfiruha, melebatkan, membanyakkan, melepaskan janggut. Setakat mana dia nak tubik, biar dia tubik. Begitu. Mana tidak kata taruh sini sikit, sini cukur, ataupun macam-macam lah bentuk janggut. Tidak. Itu mana i'fa. Wasiwak, berus gigi dan seterusnya yang kita terjemah tadi. Qassus syarib maknanya gunting misai. Dalam hadis ni jelas dia sebut gunting. Dan mengikut Imam Malik, gunting inilah yang lebih afdal. Bahkan kena gunting lah. Kalau papah ataupun cukur itu haram ataupun bid'ah. Kemudian hikmat misal. Misal ni mana tidak tudung bibir, banyak hikmatnya. Amalan orang-orang Yahudi asal dia lah orang Yahudi. Sekarang dia orang Yahudi pun tidak lagu tu juga, tidak tetap jugalah, bukan satu ketetapan. Dia taruh misal panjang sampai tudung bibir oleh atas. Sebab itu Nabi SAW suruh gunting misal. Satu, kerana menyerupai Yahudi. Nabi SAW tak serupa dengan Yahudi. Sebab bangsa tu baru merdeka, baru bebas betul apabila dia tidak terpengaruh dengan bangsa lain yang lebih maju dalam perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan kemajuan mereka. Tak ada kena-mengena. Misalnya kalau misal panjang, buatan misal panjang tu kau cerdik, tak. Buatan misal panjang tu kau kaya, tak. Buatan rajin kerja, buatan rajin ngaji, sebab tu dia cerdik. Tak ada kena-mengena. Tak sih, itu pengaruh lagu tu, tak sih. Sebab itu dia banyak perkara hak serupa dengan Yahudi tukar lalu. Sebab apa? Orang Yahudi tu dia menjajah bangsa Arab pada masa tu. Sehingga orang Arab ni di Madinah pada masa tu nak minum air pun kena beli dengan orang Yahudi. Orang Yahudi yang menguasai ekonomi di Madinah. Nak minum air telaga kena belilah air. Sehinggalah Sayyidina Uthman beli telaga tu. Barulah orang Islam boleh minum dengan bebas. Sesuka hati mereka. Dengan puas. Sebelum pada tu serbi mana dengan orang Yahudi berlaku. Nabi SAW tak bagi kita terpengaruh dengan bangsa penjajah ataupun bangsa yang maju pun, tapi kita tidak faham kemajuan dia tu sebab apa. Ni mana dia nak cerita kepada kita bukan sebab misai dia, bukan sebab dia pera anjing, bukan sebab begitu begini. Sebab itu Nabi sampai suruh bunuh anjing. Sebab apa? Dia nak kikis, nak buat terus pengaruh ni. Pengaruh penjajah. Pengaruh penjajah. Itu caranya. Hak mana serupa dengan Yahudi dia tahu. Dulu dia sembahyang pakai selipar dalam masjid Nabi SAW pakai selipar. Lepas pada tu dia tahu apa ni, dalam setengah riwayat disebut dia tak pakai. Lepas tu dia tahu orang Yahudi ni tak pakai selipar. Bila dia beribadat Nabi SAW pakai selipar pun. Pasal dia tak serupa dengan Yahudi. Selipar awak cuci lah. Lepas tu kemudian pula berlaku pula lah tak pakai selipar pula tu. Setelah orang Islam ni faham betul dah maksud dia, mula-mula pakai selipar, lepas tu dia tak boleh pula pakai selipar. Mansuh pula hukum itu. Sebab apa mansuh? Sebab sudah faham dah. Mula-mula dia suruh bunuh anjing, lepas tu tak boleh bunuh. Apa duk bunuh anjing? Mereka pun kejadian tu hai juga, dia kata. Dan banyak lagi yang lain-lain yang sebab itu. Tujuan dia nak menghapuskan budaya. Dan memang macam tu bila-bila pun. Ketika orang Arab maju dulu, dialah ya memegang tamadun dunia. Ketika tu orang pakai tiru dia. Pakai Cina, pakai jubah tu orang Arab. Pakai Cina taruh janggut. Mana-mana negeri janggut belaka. Orang-orang hebat-hebat taruh janggut. Sebab hebatnya janggut. Bila naik ni pok-pok di zaman sekarang ni, orang hebat-hebat cerdik-cerdik tu cukur janggut pula dah. Dah cerdik-cerdik tu daripada barat. Bangsa yang dijajah ni dia merasa seseorang mereka itu maju kan dapat remeh-temeh tadilah. Sebab pakai seluar, sebab pakai necktie, sebab pakai apa lagi kita kata. Sebab itu.
Kerana itu dia maju seseolah. Tirulah sehingga hak tak ada faedah pun tiru. Itu tabiat bangsa yang dijajah. Ibnu Khaldun pun sudah kata dah dalam buku dia, Muqaddimah Ibnu Khaldun, tabiat bangsa yang dijajah dan tabiat bangsa penjajah. Lagu tak dia? Bangsa penjajah ni dia nak habis, bukan setakat ekonomi saja nak boleh ke dia, nak menego saja tak. Dia nak masuk budaya dia, tamadun dia, semua sekali. Memang lagu tu. Hak dijajah pula habis ikut. Seperti sekarang ikut Qasus Syarif. Setengah-setengah orang pula dia tahu misal tu kerana nak menunjukkan hebat dia. Hebat. Dia tengok ahli-ahli fikir orang hebat-hebat tu tudung misal. Hebat. Dia pun tahu misal lagu tu. Tak boleh lagu tu. Dia tidak faham tu. Sekarang ni mengikut kajian moden ni, kajian baru tu, rupanya ni dia ada kelenjar-kelenjar di bibir balik atas, bukan bibir balik bawah. Bibir balik atas. Kelenjar-kelenjar ni mengeluarkan hormon. Hormon itu memberi kekuatan kepada tenaga batin, menguatkan tenaga batin pula. Tetapi dia kena air dan dia kena udara, dia kena angin, baru dia jadi kuat. Kalau tudun dengan misal tak ada pula dah. Kalau macam tu tengok, itulah sebabnya Nabi SAW suruh gunting misal. Boleh nampak ni bibir balik atas, biar dia kena angin, dan apabila kita minum biar dia kena air. Lepas tu kalau ada penyakit apa tidak bergantung daripada hidung ni, berapa banyak penyakit tu yang mana kuman dia tu merebak melalui pernafasan ke hidung. Bila kita bernafas lekat di misal tu hak panjang tu, misal hak panjang tu bila kita minum masuk tu kena dalam tu. Kalau orang lain minum pula merebak pula penyakit. Ada kebaikannya selain, bukan saja-saja selain daripada comel, kemas. Nabi SAW tujuan dia nak suruh kemas. Dia tak sih Nabi SAW ni hak tak kemas. Dia tak sih, dia tak suka. Sebab itulah pernah anak Ja'far dia cukur kepala, cukur sekerak dia, datang dia taruh. Nabi SAW kata kenapa ni macam anak burung ni, kata, apa nampak sepuh anak burung ni? Kan anak burung kan dia kat tepi ni tak ada bulu dia, atas ni saja. Kata di situ, utrukuhu kullahu aw ihliquhu kullahu. Tinggal semua, sipas semua rambut, ataupun kalau nak buat cukur semua. Ni pasal apa? Cukur sekerak dia, taruh sekerak dia. Kalau nak taruh semua, taruh. Sehingga timbul pula kemuskilan di kalangan ulama-ulama dulu. Dia kata tak boleh pula bojeng, dia panggil bojeng. Sepuluh sampai sekarang dia bojeng ni. Tak boleh ni. Pasal guting ni tak boleh. Dia kena sama ada taruh semua panjang sepuluh Nabi ataupun cukup antara dua tu saja. Kalau tidak bojeng dia panggil qazak. Qazak tu haram mengikut setengah ulama kata dia. Padahal qazak tu hak tadi lah, hak tadi. Cukur separuh, taruh separuh. Tak kira lah sampai sekarang ni banyak pula tu orang buat lagu tu. Ini pun pengaruh penjajah juga. Pengaruh bangsa asing juga. Cukur kat tepi. Datang ditaruh. Tak boleh lagu. Sebab apa? Sebab tak comel. Biar kita reti kan, biar ada cita rasa tu. Biar ada apa ni kita kata seni halus, kata seni halus, biar reti seni halus kata. Hak comel orang panggil comel ni lagu mana? Biar reti. Biar ada standard dia. Ni ikut orang ni kata comel, walaupun hudu pun comel macam. Tak asing lagu tu. Hak comelnya tumbuh sini, tumbuh juga rambut, sini tumbuh juga. Dah tumbuh belakang. Apa ya cukur sekeraknya jadi sepojino. Tapi apabila terpengaruh dengan hak luar, memang buat macam tu. Tujuan Nabi SAW nak suruh comel. Guting misal ni pun nampak ni comel lah, kemas. Itu tujuan. Wa i'fa'ul lihyah, dan menyimpan janggut. Menyimpan janggut. Simpan janggut. Kemudian Nabi SAW selalu juga dia guting. Bukan simpan tu sampai panjang. Ada juga orang. Hak ni pun orang Yahudi pun ada juga. Hak tidak Yahudi pun ada juga. Orang Islam pun dia janggut panjang terlaju. Pasal apa? Ahli-ahli fikir dulu tahu janggut panjang. Di sini dalam kitab ni dia tidak sebut, tak sebut banyak sangat. Tapi dulu kita sudah jumpa dah dalam Muslim dulu. Semasa mengaji Muslim dulu di Masjid Langgar tu, sudah ada dah jumpa keterangan Imam Nawawi cukup detail dalam masalah ni. Sifat janggut. Sifat janggut ni mana mengikut setengah-setengah, kalau panjang pun tak apa. Lebih pada selengan panjang tebal. Kalau dia janggut je dia tebal, lah sifat kan. Itu makna i'fa'. Setengah ulama pula kata seperti Imam Malik, dia kata tidak lagu tu. Mana biar kemas janggut. Sifat janggut tapi biar kemas. Itu maknanya
Kemudian anda sengaja buat mari Muslim ni kalau kita sudah baca dah dulu berkenaan dengan janggut ni, sebab dia timbul kemuskilan pula. Memanglah sunnah janggut tu, tapi kadang-kadang kalau siapa pandang buruk kepada orang lain, tak sahlah lagu tu. Tak sah. Biar jadi seimbang, biar jadi sederhana molek. Jadi anda nampak dalam banyak-banyak tu hak Imam Nawawi sebut ni molek. Hak Imam Nawawi sebut ni molek. Iaitu baik kita tengok. Bismillah. Imam Nawawi kata mana? I'fa'ul lihyah, maknanya memperbanyakkan janggut. Biar lebat. Janggut tu biar keluar banyak. Ini makna auful liha dalam riwayat yang lain. Adat orang Parsi dia cukur janggut. Dia sebut. Sebab itu syarak melarang daripada cukur janggut. Yang ni kerana menyerupai bangsa lain pula. Ni bangsa Majusi pula. Yahudi pun cukur janggut juga. Sebab itulah syarak larang, kata Imam Nawawi. Wa kana min 'adatil furs qassul lihyah fanaha syar'u an dhalik. Syarak larang daripada cukur janggut. Sebab apa? Menyerupai orang kafir. Ulama sebut tentang janggut ni 10 macam, 10 bentuk janggut. Yang mana makruh, sebahagiannya lebih teruk lagi, lebih berat makruhnya daripada sebahagian yang lain. Ada makruh ringan, ada makruh berat. Ni berat lagi, ni ringan sikit. Adalah di antara 10. Yang pertama apa ni, kita dye kita kata. Dye janggut ni dengan dye ataupun inai hitam. Itu makna. Bukan kerana sesuatu tujuan, saja-saja nak suruh nampak muda. Nak suruh nampak muda saja je. Apalagi kalau dengan maksud bila muda tu orang perempuan lebih tertarik. Kalau dengan maksud tu lagilah. Tapi kalau dengan maksud jihad, tak apa. Dengan maksud nak jihad, maknanya dai janggut tu nak hitam, biar orang nampak orang Islam ni muda saja, tahan, tubuhnya tahan, awet muda kata. Dia pun jadi berasa gerung kerana itu. Tak apa. Yang kedua, khidab dengan sufrah, dengan celupan ataupun inai kuning. Kuning supaya menyerupai orang-orang soleh. Orang zaman dulu ada kalau janggut dia tu dia dye dengan dye hak kuning tu, tanda dia orang soleh. Biasanya orang soleh buat lagu tu. Dia pun dye kata buat kuning kata. Nak suruh orang kata dia ni masuk dalam puak-puak soleh je. Ni pun tak boleh juga. Taruh janggut juga tu tak boleh juga. La littiba'i sunnah, bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana tadi. Yang ketiga, memutihkannya. Dia muda lagi saja dia buat biar jadi putih, biar jadi sepaubat dengan belerang ataupun sebagainya, supaya lebih nampak tua, supaya orang nampak dia ni lebih layak untuk memimpin ke, untuk jadi ketua ke. Dia hormati ke. Kalau nampak janggut putih tu orang hormat, orang mulia kan, syekh lah kononnya. Dia pun buat macam tu juga. Tak boleh juga. Yang keempat, cabut tarik janggut, tarik janggut, ketuh janggut ataupun cukur janggut. Mula-mula tubik lagi cukur dah. Pasal apa? Supaya orang nampak muda, dan comel, nampak comel. Ini termasuk juga dalam makruh. Yang kelima, cabut ubah janggut. Tak boleh juga. Yang kena buat berlapis-lapis janggut. Berlapis-lapis, ada pesen pula janggut ni. Berlapis-lapis. Buat pelok-pelok kau kita kata, atau berlapis-lapis bertangga-tangga kau misalnya. Tak boleh tu.
Tak boleh juga. Misalnya dalam satu kawasan tu, orang perempuan pandai comel kalau buat lagu tu. Kerana tu, ni di situ. Tak boleh. Yang ketujuhnya, memanjangkan janggut ataupun mengurangkan. Mana panjang kat sini saja, kat sini tak ada. Ataupun kat sini saja, kat sini tak ada langsung. Dah sini ada lah kata. Mana gitu anaknya. Jangan sini panjang, ada juga kan. Sini cukup langsung, tak ada langsung. Sini saja panjang, dia gebok gitu. Ada juga. Itu pun tak boleh juga. Makruh juga. Dan banyak lagi yang dia sebutkan di situ. Ada juga maknanya tak sisir janggut ni, lok biar jadi gopa-gopa janggut supaya orang kata zahid. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Janggut juga tak cara apa. Tak cara pun tak boleh juga. Taruh janggut panjang, lepas tu tak cara. Tak boleh juga. Begitulah ada beberapa ni. Ada pula yang pintal janggut dia. Dia jalin janggut. Tu pemesenya. Tu pun tak boleh juga. Banyak lagi lah yang disebutkan di sini. Macam-macam. Tapi Imam Nawawi memasukkan di sini dalam makruh. Cukur janggut itu termasuk dalam makruh. Pak cukur asal ni termasuk dalam makruh. Dia tidak sebut haram. Dia tidak masuk dalam haram tu. Kalau ulama ada kata haram, itu pendapat dia. Masing-masing pendapat lah. Memang ada pun orang kata haram cukur janggut. Memang ada. Orang kata makruh pun ada. Termasuk Imam Nawawi dia sebut di sini termasuk dalam hak makruh. Setengah ulama pula kata harus cukur janggut. Harus. Tapi Nabi SAW pernah kau cukur janggut? Tak pernah. Tak ada. Tak ada. Kalau orang tanya Nabi SAW pernah kau cukur janggut walaupun sekali? Tak ada. Memang tak ada. Itu jelas. Tetapi kalau orang lain nak cukur janggut, boleh ke tidak boleh? Jawabnya khilaf lah. Ada hak kata haram, ada hak kata harus, ada hak kata makruh. Imam Nawawi kata makruh. Ramai lagi yang lain kata harus, tetapi orang kemudian hak kata harus. Kalau zaman dulu-dulu boleh ke payah kita nak cari dalam kitab ni. Hak kata harus cukur janggut. Terutama jadi fashion pula, jadi kebiasaan pula. Cukur janggut. Tetapi kita kena ingatlah seperti tadilah, kena seimbang lah maksud. Seperti Imam Nawawi sebut ni. Jangan pula bila kita tengok orang tu tak ada janggut, kita duduk nampak tu buruk dia. Padahal benda ni masih khilaf lagi. Kalau taruh janggut tu pun khilaf lagi juga, ada juga makruh. Kalau nak suruh orang rapok dia warok kau, nak suruh orang rapok dia zahid kau, seperti tadi masalah juga. Jadi kena betul lah masing-masing tu. Kita kena ingat kadang-kadang kita buat sunnah itu, sunnah taruh janggut tu kita buat, tapi banyak lagi sunnah lain yang kita tidak buat. Orang tu tak ada janggut tu dia buat sunnah tu pula. Dengan sebab itu kita kena baik sangka lah sesama Islam. Baik sangka. Mudah-mudahan kita kata boleh jadi ada kebaikan dia yang tidak ada pada kita. Boleh kan? Itu lebih baik kita sangka baik. Tetapi kalau mengikut sunnah asalnya, memang taruh janggut. Nabi SAW pernah kau cukur janggut? Tak ada. Lepas tu kata harus, itu pendapat ulama. Hak kata makruh, dalam mazhab Syafi'i banyak makruh. Kebanyakan ulama dia makruh. Sebab itulah ulama-ulama pun dalam mazhab Syafi'i ini cukur janggut. Jangan pula ini masalah mazhab. Orang kata haram tu, kalau buat benda haram memang jadi fasik. Tapi kalau dia kata makruh, tidak jadi fasik. Tak boleh kita nak menghukum dia fasik, maka kita tak boleh lah nak pakai pendapat dia kerana janggut dia saja tak ada. Tak patut macam tu. Sedangkan benda dia ada khilaf lagi. Kalau tak ada khilaf lain. Kalau ada khilaf, janganlah sampai ke peringkat tu, sehingga kita tidak memberi penilaian yang sepatutnya kepada ilmu dia semata-mata kerana dia tak ada janggut.
Tak boleh lagi. Biar munasabah lah, biar munasabah. Setengah-setengah orang pula dia kata tak boleh kalau kurang pada segenggan. Sini Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi sebut. Ni Qadhi Iyad, Imam Nawawi apa ni nukilkan daripada Qadhi Iyad. Dia kata berkenaan dengan cukur atau gunting atau bakar janggut ni. Lepas tu dia kata ambil hak sebelah panjang, mana gunting hak alik panjang, dan ard alik ni, hak alik ni, alik lebar gunting. Fahasan, itu bagus kalau buat macam tu. Jangan dibiarkan tebal sangat ni, panjang sangat. Itu boleh. Wa tukrahu syuhrah fi ta'zimha, dan makruh kerana nak masyhur dengan sebab besar janggut. Sebagaimana makruh juga gunting janggut tu dan papah janggut, makruh juga. Di sini dia sebut. Qala wa qad ikhtalafa as-salaf hal lidzalika haddun. Ulama salaf khilaf pula dalam masalah ni, nak gunting janggut ni setara mana. Faminhum man lam yuhaddid syai'an fi dhalik. Ada di antara mereka yang tidak menentukan hak. Sebanyak mana asal taruh janggut. Dalam hadis ni dia nak sipai janggut. Tak kira. Tak kira. Seci kedua eci kau ikutlah. Asal sipai. Cukup dah tu. Tu. Illa annahu la yatrukuha li hadd syura. Cuma jangan taruh panjang sangat sampai jadi suhu. Panjang janggut tu. Wa ya'khudhu minha, dan dia kena gunting janggut tu. Ambil. Imam Malik kata makruh kalau panjang sangat. Ada juga ulama yang menghadkan jangan lebih daripada segenggam. Itu masing-masing lah. Ini pun ada khilaf juga masalah. Ini kata tak ada had, ini kata ada had segenggam. Jangan lebih daripada tu. Kalau lebih, buang, gunting. Macam-macam lah pendapat. Itu berkenaan dengan janggut. Kemudian berus gigi sudah bicara tadi. Istinsyaq bil ma, isap air ke hidung. Ini untuk membersihkan hidung, untuk membersihkan hidung. Qasul azfar, yang ini kerak kuku. Kerak kuku. Kerak kuku, alat tu tak kira lah mana-mana. Kemudian dalam setengah-setengah kitab tu, macam dalam Muslim ni, dia sebut kerak dengan jari telunjuk dulu, lepas tu sapa ke sini, bagi sini, ujung akhir sekali ibu jari alik kanan. Dia kata lagu tu, hak tu musta'abnya. Begitu juga dalam kitab-kitab fiqh banyak sebut lagu tu. Tetapi yang sebetulnya tidak ada ketentuan daripada Nabi SAW kena kerak hak ni dulu, lepas tusuk dengan hak ni hari gapo, hari gapo tengah malam tak boleh ke, tengah hari pun, itu semua tidak ada. Daripada sunnah ketetapannya tidak ada. Ikutlah nak buat mana-mana. Nak start mana dulu pun tak apa. Tengah malam, tengah hari pun tak apa. Bila perlu setengah-setengah orang tu yok mari hak karut. Yok mari hak karut. Kalau kerak kuku hari Selasa mati kena bunuh, dia kata. Macam-macam lah cerita. Kalau kerak kuku hari ni gini-gini ni, apa kedana kata dia. Tak ada kena mengena semua tu. Tak ada hadis satu. Sebab itulah Hafiz Ibnu Hajar kata, dia kata innahu yustahabbu kaifa mahtaja ilaih. Elok kerak kuku ni bagaimana seseorang itu berhajat, dia perlu kerak macam mana, ikut dia. Dan tidak sabit tentang kaifiat kerak kuku ni satu pun hadis. Dan tidak ada ketentuan hari dinukilkan daripada Nabi SAW. Tak ada. Cuma Nabi SAW tak ada tinggal, yang jelasnya, yang pastinya tak ada sampai 40 hari lebih, tak ada. Sampai 40 hari
kerak kuku, janggut ke misai ke apa ke hari-hari ke bulu ketiak ke apa sampai 40 hari. Lebih daripada 40 hari tak ada. Paling lama 40 hari. Sebelum pada tu kalau antara tu tak apa, boleh lagi. Lepas tu ada yang sebut dalam setengah-setengah kitab tu susunan, susunan kena buat tangan ni dulu ke apa. Itu adalah karut. Apa ni? Qala syekhuna annahu batilun wa kadza qala Suyuti. Suyuti pun kata lagu tu juga. Karut ini semua tak ada asas. Tak ada asas. Boleh nak kerak. Orang zaman dulu betul lah. Orang zaman dulu dia kerak dengan apa? Pisau. Lepas tu tengah malam gelap pula pakai pelita je. Pelita tu pun jarang ada. Takut luka tangan lah sekarang tu. Tapi kalau macam cerah macam sekarang ni tak ada apa. Bila-bila masa boleh. Begitu juga Ibn Daqiq al-Aid kata semua ni bentuk-bentuk yang khusus tidak ada asal dalam syariat dan tidak harus kita i'tiqad istihbab. Kerana istihbab tu hukum syarak, mesti kena ada dalil baru boleh kita kata mustahab. Molek elok kita nak kata elok buat gini, kerak kuku hak ni dulu, elok tu mesti kena ada asal dia. Sebab kita orang Islam ni kata mustahab ni istilah syarak mesti kena ada dalil. Kalau tak ada dalil tak boleh kata. Suka hatilah nak buat macam mana, tak apa, asalkan kerak kuku. Apa kerak kuku tu banyaklah kelebihannya pula seperti mana yang kita maklum. Wa ghaslul barajim dengan makna ni buku-buku jari basuh dengan cara macam mana? Ambil air semaya je lah, itulah basuh buku jari tu. Seterusnya ada yang mengatakan ghaslul barajim tu makna pelipatan basuh. Yang ni sebutkan basuh di sini sebagai penekanan, mana kena jaga lebih sikit. Sebab di pelipatan ni dia tempat berdaki, tempat berkumpul daki-daki. Di situ kena basuh lebih. Perhatian untuk dibasuh tu kena lebih daripada di tempat lain. Natful ibt, jadi cabut bulu ketiak. Dia tidak kata cukur bulu ketiak tak, cabut di mana tarik lah. Gitu. Itu natf. Itu hak sunnahnya. Apa yang suruh tarik ni, tidak suruh cukur. Khasiatnya kalau tarik, kalau gerak. Imam Syafi'i sendiri dia kata dia tidak mampu, sebab tu dia cukur. Dia tahu hak sunnahnya natful ib, tetapi dia tidak boleh buat, kata dia. Sebab apa? Sakit. Imam Syafi'i sendiri dia amalan dia cukur. Ketiak dia cukur. Itu amalan Imam Syafi'i. Kalau cukur tak apalah, itu amalan dia. Kalau cukur, sebab apa Nabi SAW tidak suruh cukur? Dia kau tebal bulu tu, kau kasar. Itu khasiat cukur. Tetapi kalau cabut bulu ketiak, dia peluh kurang, maka bau pun jadi kurang. Itu khasiat dia. Kalau cabut, kalau cukur tak dapat khasiat. Itu kelebihan. Getuh bulu ketiak, cabut bulu ketiak. Tapi kalau bulu hari-hari, dia suruh cukur, jangan cabut. Kalau cabut, lemah syahwat. Tapi kalau cukur, dia kau tebal dan kau kuat, tenaga batin. Itu khasiat dia. Dia suruh cukur pula. Dia tidak suruh cabut. Hak tadi dia suruh cabut. Wantiqasul ma', dan mengurangkan air yang beristinja. Jadi ketika bersuci itu, ketika kita nak membersihkan kemaluan kita daripada najis, kita elok menggunakan air. Ini pun termasuk dalam sunanil mursalin juga. Saya terlupa yang ke-10. Kata Mus'ab, saya tak ada ingat yang ke-10 ni kecuali berkumur. Berkumur ni pun termasuk dalam sunanil mursalin juga. Sunnah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dulu juga. Yang ke-10. Iaitu berkumur. Berkumur ni untuk kebersihan mulut lah. Baik. Bagi orang yang mengatakan hak ni semua ni yang tersebut dalam hadis ini sunat, dia pegang dengan hadis satu lagi, ashrun min sunanil mursalin. Dia kata sunat lah. Sebab itulah cukur, gunting misai, taruh janggut macam tu, itu termasuk dalam sunat.
tidak buat hak sunat tak berdosa. Dia kata ini pegangan orang dalam mazhab Syafi'i macam tu. Begitu juga ni semua ni sunat belaka ni, sebab dia pegang daripada ashrun min sunanil mursalin. Tapi bagi orang macam Imam Abu Hanifah yang mengatakan cukur janggut ni haram, cukur janggut haram, dia mengatakan hak dalam ni sunanil mursalin ni tidak semesti semuanya sunat. Cuba tengok, dia kata tapi dalam riwayat Hasan ni tak ada sebut ni khitan. Khitan tu kan dalam mazhab Syafi'i wajib. Ada dalam setengah-setengah riwayat yang kemudian ada sebut khitan, iaitu bersunat. Waktu sunat kah? Bersunat tidak sunat mengikut mazhab Syafi'i tapi wajib. Padahal termasuk dalam asyrun min sunanil mursalin juga. Macam mana tu? Sebab tu dia kata tidak semesti semua ni hak sunat, ada juga hak wajib. Hak wajib di antaranya cara janggut. Kalau orang ada janggut lah. Tidak semuanya sunat berlaku. Di antaranya iaitu khitan itu wajib di sisi Syafi'i. Tapi Syafi'i dia kata ni khitan ni berdasarkan dalil lain, bukan dalil ni. Dalil ni hak lebih kuatnya riwayat hak ni, hak 10 saat ni. Dalam hak 10 saat ni tidak sebut khitan itu. Tidak sebut khitan dalam hak 10 saat ni. Kemudian riwayat yang ada menyebutkan hak ni khitan ni, kemudian ni riwayat di sini tidak sahih. Tidak sahih. Sebab apa? Ada Ali bin Zaid bin Jud'an, itu perawi yang tidak sahih. Anda sudah tengok ni ada kitab yang dijual banyak tempat kita ni, Sunan Abi Daud, dia ada takhrij hadis tu. Anda sudah tengok beberapa tempat banyak perkara tu anda tidak setuju lah. Masing-masing lah, itu pendapat dia. Tapi anda tidak setuju dari segi dia hukum hadis. Macam hadis ni dia kata hadis hasan, tidak hasan, dhaif. Dhaif. Banyak hadis-hadis yang dhaif dia kata hasan. Kadang-kadang dia kata sahih. Itu bagi anda tak setuju lah. Tapi dia tu hal dia lah. Sebab apa jelas sini pada sebut Ali bin Zaid dhaif, dha'afahu kathirun minal muhaddithin wa tafsiluhu madhkur fi tahdhib at-tahdhib. Tafsilannya, perinciannya banyak dalam tahzib at-tahzib. Boleh dikatakan semua ulama kata dia ni dhaif. Dia ni dhaif. Jadi dalam riwayat dia ni ada kata sebut khitan, ada tambahan khitan. Imam Syafi'i tak pakai hak ni. Dalam riwayat ni hak lebih sahih tak ada sebut khitan. Khitan tu wajib berdasarkan riwayat lain, berdasarkan tawatur, tawarus orang panggil, atau tawatur amal di kalangan umat. Itu di antara tawatur yang sampai kepada kita secara mutawatir dari segi amalannya. Kalau tengok hadis tidak mutawatir, hadis dia, hadis sunnah ni tidak mutawatir, tapi dari segi amalan yang diwarisi turun-temurun dan itu sah betul daripada amalan orang Islam, termasuk dalam sunnah. Dia termasuk dalam tawatur amal orang panggil, atau tawatur tawarus, tawatur yang diwarisi turun-temurun. Seperti azan juga, azan itu tidak mutawatir dari segi hadis sanad dia, tapi dari segi amalan tawatur. Semua pergi mana pun semua orang tahu azan ni. Bukan satu zaman saja ramai melakukan azan ni, tidak. Di mana-mana pun. Daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita ni pun orang melakukan azan semua. Lagu tu azan. Itu orang panggil tawatur, tawarus. Kedudukan dia tinggi kedudukan. Imam Syafi'i pegang kod tu. Dia tak pegang hak ni. Sebab kalau kita tengok dalam riwayat ni perawi dia pun tak kuat. Dalam riwayat asal lagi ada sebut juga khitan itu Ali bin Zaid, ada lagi. Dan yang keduanya Salamah bin Muhammad, yang ni cucu kepada Ammar bin Yasir ini, cucu dia ni tidak kuat, dhaif juga. Dua orang, maknanya ada dalam sanad ni dua orang, hak tidak kuat. Tak boleh buat hujah. Tak boleh buat hujah. Setengah ulama mengatakan Salamah ni majhul, tidak diketahui dia. Selain daripada tu, baiklah dia kata riwayat daripada ayah dia. Kalau riwayat daripada ayah dia ni tak ada jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna hadis ini hadis mursal. Ada pula Imam Abu Daud sebut ni di belakang. Ada pula yang menyebutkan riwayat dia ni daripada datuk dia. Salamah ni ambil daripada bukan ayah dia, nama Muhammad tu, tapi ambil daripada Ammar bin Yasir tu. Kalau ambil daripada Ammar bin Yasir, dia tak ada jumpa tu. Bermakna hadis itu munqati'. Bila munqati' dhaif, situ pula tiga tempat dhaif. Macam mana dia kata hasan?
3 tempat buat tak boleh. Tak boleh. Begitulah. Seterusnya Imam Abu Daud sebut perbezaan di antara hadis ni dengan hadis ni. Hadis ni sebut lafaz ni, hadis ni sebut lafaz ni, beza-beza situlah. Dalam riwayat orang ni ada, dalam riwayat orang ni ada lafaz ni, dalam riwayat orang ni tak ada ni, ganti kepada ni lafaz lain. Tapi kesimpulannya apa ni Imam Abu Daud isyaratkan di belakang tu, banyak daripadanya yang sahih juga. Yang sahih juga. Dia isyarat tu daripada orang ni, daripada orang ni, daripada orang ni tu ada yang sahih. Bermakna khitan itu termasuk dalam sunnah Nabi-Nabi juga, sunnah Rasul-Rasul juga. Sekat itulah. Allahu a'lam.